Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya akan membuat persembahan bagi subjek PIMK 1124, Sirah Nabawiyah dan Tarikh Islami. Di sini saya akan menerangkan tentang bagaimana metodologi yang digunakan oleh khalifah kita iaitu Ali bin Abi Thalib dalam menangani konflik semasa pemerintahannya. Sebelum saya meneruskan pembentangan saya pada hari ini, suka untuk saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya ialah Ya Iskandar bin Hairul Faizi, angka giliran 2023 2023 10143, option pendidikan Islam. Baiklah, kita pergi kepada pengenalan. Pertama, menurut Kamus Dewan, kepimpinan bermaksud seseorang yang berkeupayaan dalam memimpin melalui teladan. Teladan bermaksud sesuatu contoh atau sikap yang baik yang dapat ditunjukkan kepada sesebuah insan atau organisasi. Kedua, kepimpinan mempunyai peranan dalam perubahan tujuan serta keberhasilan meraih objektif yang dikehendaki. Jika pemimpin mempunyai objektif yang jelas dan berkeupayaan tinggi dalam mempengaruhi insan atau organisasi, maka objektif yang hendak dicapai akan dicapai dengan berhasil dengan jayanya. Ketiga, dari segi istilah, kepimpinan dapat diterjemahkan kepada sifat-sifat, perilaku dan pengaruh terhadap orang lain. Jika pemimpin mempunyai sifat-sifat atau sahsiah diri yang baik, yang bagus, maka pengikutnya akan mencontohi pemimpin untuk melakukan perkara-perkara yang bagus. Akan tetapi, jika pemimpin menonjolkan sifat-sifat negatif, maka pengikutnya akan mencontohi pemimpin melakukan perkara-perkara yang negatif. Seterusnya, saya akan menunjukkan para pemimpin terkenal dalam sejarah Islam. Pertama, Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan pemimpin bagi kerajaan Uthmaniyah. Ketika beliau berumur 21 tahun, beliau berjaya menakluki kota Konstantinopel. Kedua, Hasan ibnu Al-Haytham. Hasan ibnu Al-Haytham memberikan sumbangan dalam bidang optik, fizik dan falak. Ketiga, Ibnu Sina. Ibnu Sina dikenali sebagai bapa bagi bidang perubatan. Beliau memberikan banyak sumbangan dalam bidang perubatan dan karya-karya beliau dijadikan sumber bagi pelajar-pelajar yang sedang melanjutkan pelajaran di universiti. Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah yang terakhir dalam 4 khalifah yang termasyhur. Ali bin Abi Thalib merupakan seorang yang berani. Telah banyak peperangan yang telah diikuti oleh Ali bin Abi Thalib seperti Perang Uhud, Khandaq dan Khaybar. Beliau tidak pernah melarikan diri ketika berperang. Kedua, seorang yang tinggi ilmu. Ali bin Abi Thalib seseorang yang sangat mencintai ilmu. Beliau sangat rajin menuntut ilmu dan sangat menguasai ilmu Al-Quran. Ketiga, beliau merupakan seorang yang bersederhana. Ali bin Abi Thalib adalah seseorang yang sangat bersederhana, seperti contoh, makan secara tidak berlebihan dan memakai pakaian tidak menonjol. Telah banyak konflik yang berlaku ketika pemerintahan Ali bin Abi Thalib, seperti Perang Jamal. Tindakan Aisyah radhiyallahu anha yang diikuti oleh Zubair ibnu Al-Awwam dan Talhah ibnu Ubaidillah dalam Perang Jamal dimaafkan kerana mahu menegakkan perintah qisas. Sebagai khalifah, Ali bin Abi Thalib berperanan menjaga kestabilan politik dan mencegah konflik yang berlaku antara masyarakat. Perang Jamal berlaku kerana berikutan daripada peristiwa Osman bin Affan dibunuh. Kedua, Perang Siffin. Muawiyah ingin menuntut bela terhadap kematian Khalifah Osman bin Affan dengan menunjukkan sikap enggan memberi bai'ah kepada Ali bin Abi Thalib. Selepas berlaku peperangan siang malam yang tiada henti, tentera Muawiyah semakin lemah.
Akhirnya, Amru al-As mencadangkan agar mengangkat Mus'ab sebagai tanda peperangan harus dihentikan. Ali bin Abi Thalib dan pihak Muawiyah telah membuat perjanjian untuk menenangkan keadaan. Surah An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sadaqallahul azim. Dalam perang Jamal, Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak menyakiti Aisyah radhiyallahu anha walaupun mereka berada dalam peperangan. Di sini menunjukkan bahawa kaum lelaki merupakan pelindung bagi kaum wanita dan kanak-kanak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Khaybar la'utiyanna hazihi ar-rayah rajulan yuhibbullah wa rasulahu yaftahullahu alaiha ala yadayha. Qala Umar radhiyallahu anhu ma uhibtu al-imarah ila yu'minu fatasawartu laha raja'a an ad'a laha. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fa'atahu iyyaha wa qala amsha wala talatafata hatta yaftahallahu alayka fasara alayya syai'an summa waqafa walam yatalataf fasahrah ya Rasulullah ala maza aqatal الناس قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا فقد منعوا منك دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. Sahih rawahu Muslim. Hadis ini menunjukkan bahawa Khalifah Ali bin Abi Thalib amat mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah. Natijah daripada kecintaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah menyebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda terhadap hadis tersebut. Ali bin Abi Thalib dikatakan akan menjadi pemimpin kerana kecintaan yang mendalam terhadap Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, ketinggian persaudaraan dalam Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Berikutan daripada hadis tersebut menunjukkan akibat daripada peperangan tersebut, ramai pahlawan Islam yang terkorban. Perjanjian dibuat antara pihak Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah dibuat untuk mengelakkan daripada pertumpahan darah berlaku secara drastik. Kedua, persaudaraan antara umat Islam perlu dijaga kerana umat Islam merupakan saudara sesama Islam. Ukhuwah perlu dijaga untuk memupuk kestabilan politik yang mampan. Ibrah atau pengajaran yang dapat kita ambil daripada kisah atau konflik yang berlaku semasa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan suri teladan yang boleh diikuti oleh masyarakat Islam pada zaman kini. Hal ini menunjukkan bahawa Ali bin Abi Thalib bijak dalam menangani konflik dan meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai keutamaan dalam hidup beliau. Sebagai pemimpin, Khalifah Ali bin Abi Thalib telah menunjukkan ciri-ciri atau sifat yang bagus untuk menjadi pemimpin pada zaman kini. Sebagai pemimpin perlulah menjadi pemimpin yang adil dan saksama dan perlu bijak dalam menangani strategi bagi menyelesaikan konflik yang sedang berlaku atau mungkin berlaku terhadap organisasi atau negara kita atau negara yang dipimpinnya. Maka berakhirlah pembentangan saya. Sekian, terima kasih kerana sudi mendengar pembentangan saya hingga ke akhir.